Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat semua. Hari ini kita akan mendengar satu pendedahan panas daripada Lokman Adam. Ya, rancangan jahat daripada pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan kononnya hari ini UMNO sudah lari dari perjuangan, atau mereka yang sengaja mahu lari demi untuk menyokong Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku, siapakah individu-individu ini. Jadi mari kita ikuti apakah yang dibongkarkan oleh Lokman Adam hari ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton video ini, sahabat-sahabat semua. Malam ni kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan bahawa hari ini UMNO sudah lari daripada landasan perjuangan. Soalan saya kembali kepada Ismail Sabri. Sebenarnya UMNO yang lari daripada landasan perjuangan atau kamu yang mahu lari? Ada desas-desus terkini tuan-tuan. Desas-desus terkini. Ada desas-desus terkini yang kita dapat. Ada sekitar 7 ahli parlimen. Ada sekitar 7 ahli parlimen sedang mempertimbangkan untuk mengosongkan kerusi parlimen mereka. Satu dari negeri Pahang Darul Makmur, satu daripada negeri 1, 2, 3, 4 daripada negeri Johor, satu daripada negeri Pahang 5 orang, satu daripada negeri Sabah 6 orang, dan satu lagi berada di negeri di sebelah utara tanah air, tuan-tuan. Saya tak boleh cakap dengan terang, nanti orang boleh tangkap dengan jelas. Namun beberapa pertimbangan sedang dipertimbangkan oleh mereka-mereka ini. Itu sebab hari ini kita tak terkejut bila ada puak-puak tertentu yang di belakangnya ada ahli parlimen daripada Johor ini. Hari ini konon-kononnya tiba-tiba bertindak begitu vokal, mengecam kepimpinan, mencabar, mengugut kepimpinan, dan ada jugalah langkah-langkah yang sudah pun diatur. Kita pun nampak perjumpaan-perjumpaan di Damansara. Kita pun nampak ada beberapa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh puak-puak ni. Namun saudara, percayalah, sekiranya berlaku pilihan raya di ke-7 kawasan kawasan parlimen ini, bagi saya ianya adalah satu hikmah. Kerana inilah peluang saudara untuk kita memastikan bahawa kursi-kursi yang hari ini atas nama Barisan Nasional dapat kita rampas kembali dan kita berikan kepada orang yang betul-betul 100% Barisan Nasional. Daripada orang ini, dia masih lagi memegang jawatan sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, tetapi hati dan jiwanya bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi tak payahlah duk sembang kata UMNO lari daripada perjuangan, kalau sendiri pun ada usaha nak melarikan diri. Ini bibit-bibit ni semua saudara. Apa yang dilontarkan oleh puak-puak ni saudara hanyalah bibit-bibit ke arah perancangan lebih besar mereka, iaitu untuk create pressure, untuk create tekanan ke atas kerajaan perpaduan ini, supaya mereka boleh berikan gambaran bahawa kerajaan perpaduan ini tidak stabil. Kenapa pula dengan kita punya TikTok ni? Nampak gayanya ada orang yang cuba
mengganggu TikTok kita. Tak apalah. Okey. Jadi malam ni bersama saya saudara Lan, saudara Ishak, saudara Gani dan Mimi yang berada di studio. Untuk yang nak bertanya soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 019 481 9495. Ada nombor tu? 019 481 9495. Silakan saudara Lan. Okey tu. Hari Ya. ni Ismail Sabri ada keluarkan satu kenyataan Ya. di Sinar Harian. Dia kata UMNO ni menolak Muafakat Nasional kerana lari dari landasan perjuangan. Tapi tu, kenapa waktu gerakan bersama dengan BN dulu, Mak El tak cakap pun kita lari dari landasan ni? Itulah sebabnya kalau kita lihat pertama sekali Muafakat Nasional ini wujud bila mana kita menandatangani piagam Muafakat Nasional bersama dengan PAS. Kita tanda tangan ketika kedua-dua belah pihak bersetuju untuk bertaawun. Bertaawun ni maknanya kita bersetuju untuk bekerjasama dalam perkara-perkara berhubung dengan kepentingan umat Islam, berhubung dengan kepentingan orang Melayu, sebelum kita bertahaluf siasi. Tahaluf siasi ni satu langkah di mana PAS dan UMNO duduk di dalam sebuah gabungan parti politik. Contohnya PAS masuk dalam kerajaan ataupun masuk dalam Barisan Nasional ke, itu dipanggil tahaluf siasi. Tetapi kita baru saja bertaawun, macam baru nikah tapi kat Thailand. Belum sempat bawa balik ke Malaysia, nikah kat Malaysia, PAS sudah nikah dengan jantan lain. Ini cerita dia lah. Maknanya belum sempat kita daftarkan pernikahan kita di Malaysia, PAS sudah pun bernikah dengan ataupun telah menyertai, walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan banyak kali, mereka ada membentuk menyertai apa yang dipanggil sebagai Parti Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. Namun akhirnya sesedara, benda ni dah terbongkar, memang mereka menyertai Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya yang memusnahkan Muafakat Nasional bukan UMNO. UMNO telah menghulurkan tangan silaturahim kepada PAS. Tetapi selepas UMNO dan PAS mewujudkan Muafakat Nasional, baru di peringkat tahaluf siasi, belum sempat bertahun, dia sudah pun baru peringkat bertahun, belum sempat bertahaluf siasi, PAS sudah pun bertahaluf siasi bersama dengan Bersatu, bersama dengan Gerakan dan sebuah lagi parti pada ketika itu ialah MIC. Di peringkat awal MIC masuk, dan kemudian MIC mengundurkan diri daripada Perikatan Nasional bila kita membantah. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Dan kalau kita nak tengok hari ini, kalau nak kata kerjasama kita bersama dengan DAP itu sebagai sesuatu yang kita lari daripada perjuangan, maknanya semenjak peristiwa 13 Mei, kemudiannya diwujudkan apa yang dipanggil sebagai Perikatan, yang dulu Parti Perikatan Kapalaya bertukar menjadi Barisan Nasional. Semenjak tu Gerakan menyertai Barisan Nasional. Adakah Ismail Sabri lupa bahawa selama hari ini Gerakan bersama kita, selama hari ini MCA juga bersama kita, selama hari ini MIC juga bersama kita? Adakah kita dah lari daripada perjuangan? Bukankah ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, pada ketika itu juga MIC dan MCA juga berada di dalam Barisan Nasional. Ini sepatutnya
diteliti dengan seteliti-telitinya oleh Ismail Sabri sebelum dia mengeluarkan kenyataan kononnya UMNO sudah lari daripada perjuangan. Yang sebenarnya lari daripada perjuangan ini ialah diri beliau sendiri. Kalau misalnya beliau tidak mengkhianati parti, beliau tidak berselingkuh dengan musuh-musuh UMNO, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau tidak menandatangani perjanjian dengan Muhyiddin Yassin, beliau melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan sebagai Perdana Menteri bagi mengelakkan pendawan terpilih diteruskan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, maka mungkin hari ini UMNO berada dalam keadaan yang lebih baik. Kalau Ismail Sabri tidak menangguhkan pilihan raya demi untuk menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, maka sudah pastilah kalau pilihan raya itu diadakan selepas pilihan raya Melaka atau selepas pilihan raya di Johor, saya yakin Barisan Nasional hari ini masih lagi memerintah, dan silap-silap Ismail Sabri pun masih lagi Perdana Menteri. Tetapi kita dah nasihat, terlalu lama kita nasihat pada beliau, beliau tak pernah pun mengindahkan. Maka hari ini silat hari bulan, bukan setakat dia hilang kuasa, silat hari bulan beliau juga mungkin boleh menjadi kluster mahkamah. Tak ada apa yang mustahil, Pak Mael. Okey? So nampak Alright. kan Ismail Sabri ni boleh kata macam tali barut PN ke tu? Saya nak kata dia sebagai bekas Perdana Menteri, tali barut PN tu mungkin tak sampai ke tahap tu lah. Tetapi saya yakin beliau mempunyai kerjasama yang baik dengan rakan-rakan daripada PAS dan Bersatu. Dan saya tak terkejut kalau misalnya selepas ini beliau mengusungkan kerusi BERA. Saya tak terkejut kalau misalnya beliau mengambil tindakan mengusungkan kursi BERA dan bertanding atas tiket parti lain. Saya tak terkejut. Kerana tak tahulah, mungkin orang lain percaya kat dia, saya dah lama tak percaya kat dia. Okey? Okey tu. Ya. Dalam kenyataan yang sama yang dikeluarkan oleh Ismail Sabri, Ya. dia mengatakan bahawa kini UMNO terpaksa bergantung kepada undi bukan Melayu dalam PRN baru-baru ini. Benar ke tu? Saya tak boleh nak nafikan sepenuhnya kerana punca UMNO mempunyai prestasi begitu buruk hari ini ialah Ismail Sabri. Kalau itu hari Ismail Sabri tak melengahkan pilihan raya, hari ini UMNO sudah berkuasa penuh. UMNO adalah kerajaan. UMNO adalah parti dominan dalam kerajaan. Dan kebarangkalian untuk kita memerintah secara bersendirian tanpa perlu kita bergabung dengan mana-mana parti politik sangat cerah ketika musuh-musuh politik UMNO ketika itu sedang berantakan selepas pilihan raya di Melaka, selepas pilihan raya di Johor. Tetapi dia membantu musuh kita build up their strength, memulihkan kekuatan mereka, mengembalikan mengukuhkan semula kedudukan mereka. Orang yang dah pencen daripada politik macam Rafizi sempat patah balik, sempat menjejaskan keputusan kita. Semuanya kerana Ismail Sabri kerana dia nak menjadi Perdana Menteri dan kerana dia mendengar bisikan-bisikan syaitan daripada menteri-menterinya yang tak nak hilang kuasa. Mungkin ada banyak sebab kenapa mereka tidak mau buat pilihan raya cepat. Mungkin kerana apa yang dah diluluskan belum materialize, mungkin apa yang dia patut dapat belum dapat. So ini semua berpunca daripada dia. Jadi kalau misalnya dia meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan peribadi dia, hari ini UMNO boleh memerintah secara bersendirian. Dan silap-silap dia masih Perdana Menteri. Tapi nak buat macam mana? Dia tahu kalau BN memerintah secara bersendirian, kebarangkalian besar Presiden UMNO lah yang akan menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Maka
Beliau telah membantu musuh dengan melengahkan pilihan raya. Dengan harapan supaya UMNO tak boleh, BN tak boleh memerintah secara bersendirian. BN terpaksa menarik sokongan daripada Bersatu dan PAS untuk membentuk kerajaan. Dan akhirnya Bersatu dan PAS akan diktat UMNO siapa yang dia mahukan sebagai Perdana Menteri. Maka akhirnya dia akan kembali sebagai Perdana Menteri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Akhirnya, apa yang berlaku? Akhirnya, rupa-rupanya, betul, kita boleh menubuhkan kerajaan. Tetapi, bukan dengan Bersatu, bukan dengan PAS, tetapi dengan Pakatan Harapan. Silap siapa? Silap diri sendiri. Okey. Alright guys, itu dia pendedahan dan juga pencerahan ya daripada Lokman Adam, bagaimana beliau membongkarkan ya, dikatakan ada 7 pemimpin UMNO, MP ahli parlimen UMNO yang berkira-kira ya, yang kita tahu ya mereka ini adalah pro kepada Perikatan Nasional, menyokong untuk menjadikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, cuba ya berkira-kira untuk melepaskan ataupun keluar daripada UMNO, dan sekaligus ya mereka mahu juga untuk apabila mereka keluar ya mahukan ada PRK untuk ahli parlimen mereka masing-masing. Ini yang mereka sedang rencanakan, sahabat-sahabat semua. Mengejutkan kerana tidak habis-habis dengan kerja menebuk atap, tidak habis-habis dengan kerja mengkhianat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana pelandingan anda? Adakah ada rasa terkejut atau tidak, ataupun rasa muak dengan kerja-kerja politikus seperti ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan kiranya anda mau berikan komen, jangan lupa juga untuk berhemah supaya jangan mengikut ya seperti walaun-walaun lebay-lebay geng sapu bersih GTA, geng takut Anwar, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.